Kata Nabi, la taghdab. Kamu jangan marah. Dia minta lagi dengan Nabi nasihat. Nabi ulang lagi, la taghdab, jangan marah. Kali ketiga dia minta lagi dengan Nabi. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. 3 kali Nabi ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Pasti ada hikmah kenapa kita tak dibenarkan marah yang melampau-lampau sangat dalam hidup kita dan perempuan. Kalau kita marah tuan-tuan memang tak guna. Sebab apa? Kalau kita marah, kita punya, orang kata pendarah kita akan naik. Kita pun jadi stres. Orang marah cepat stres, tension. Akhirnya macam-macam penyakit akan datang menimpa dirinya sendiri. Seperti penyakit darah tinggi tu utamanya. Bila darah tinggi dah masuk dalam badan kita, Allahu Akbar, sampai bila-bila pun anda akan kena makan obat darah tinggi. Dan bermulanya stroke ataupun lumpuh dengan darah tinggi dan perempuan. So kena fikir-fikirlah pada pagi-pagi begini, supaya kita tenangkan diri kita. Bukan setakat hari ini tuan-tuan, besok, lusa, sampai bila-bila lah, sampai kiamat. Kita kena tenangkan diri kita. Sebab Tuhan suruh kita tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itulah jiwa yang paling Tuhan sukai. Cuba kita lihat dalam perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tanda-tanda bila kita marah? Supaya kita dapat tenangkan diri kita. Tanda-tanda ketika marah, senang saya terang buat ya. Yang pertama kita lihat bahagian atas dulu. Bahagian atas dulu kita lihat. Apa dia? Mata merah. Orang marah mata merah menyala tuan-tuan. Lagi hidungnya kembang kempis. Dia punya giginya getap gigi. Marah, getap gigi. Lagi dalam perempuan kita lihat kulit mukanya jadi merah dah. Bukan sebab panas matahari tuan-tuan, sebab nak marah kepada orang. Merah tiba-tiba dia punya telinga pun dah merah habis sinar lah dalam perempuan. Itu tanda orang nak marah tu. Ataupun kita nak marah, kita rasa panas ni, berdesing telinga kan. Biasa orang sebutkan berdesing telinga aku, nak marah tu tuan-tuan. Dan kita lagi kadang-kadang dada kita berombak kencang. Orang nak marah tuan-tuan, dia dah hilang pertimbangan, hilang kewarasannya, dadanya akan berombak dengan kencang, denyutan jantung jadi kencang, jadi kuat dalam perempuan. Dan tiba-tiba kita lihat kat leher dia. Dia pada apa? Ada urat yang timbul dan tegang kat sini tuan-tuan, kiri kanan. Orang tengah marah tuan-tuan. Apa lagi dalam perempuan? Tangan dikepal-kepalkan. Tangan dikepal-kepalkan. Itu orang nak marah tu tuan-tuan ya. So, apa perlu kita buat? Kadang sampai pengkat kadang-kadang badan menggigil. Jadi hak Hogan sekejap tuan-tuan, nak marah ni. So, masa tu lah kita kena tenangkan diri kita perempuan. Sebab bila kita marah, macam-macam perkara yang tak baik boleh berlaku. Apa dia? Orang tak salah pun jadi salah. Orang besar jadi kecil nampak tuan-tuan. Rasa terpeling je. Sebab kita tengah marah. Tuan-tuan, kadang-kadang marah tersebut tidak ada kena-mengena dengan si A. Dengan si A kita lempang dia tuan-tuan. So ini akibatnya kalau kita tak kontrol diri kita bila kita marah. Betul saya ambil tajuk ni dalam perempuan. Tenangkan diri anda, tenangkan diri saya bila kita dalam keadaan yang hilang kewarasan, perempuan, hilang pertimbangan, terutamanya ketika kita marah. Banyak benda tak baik daripada benda baik. Nabi tuan-tuan orang buang najis atas kepala, Nabi ada marah-marah? Tak ada tuan-tuan orang buang ya. Nabi orang tabur duri jalan raya, Nabi nak pergi ke masjid sampai kadang terpijak duri, Nabi tak marah tuan-tuan. Sebab bila kita marah merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau dalam bab agama tuan-tuan perempuan, kita kena pertahankan agama kita kena marah. Sebab itu agama saya sebut tadi marah, ada yang bertempat dan ada yang tidak bertempat. Pandai-pandailah kita ukur di mana tempat yang perlu kita marah dan di mana tempat yang tak perlu kita marah. Perempuan, apa kata kalau Alhamdulillah, terima kasih kerana anda masih ingat kat saya dan masih setia mendengar Mukadimah TV9. Dan tenangkan diri anda, jangan marah-marah pagi-pagi begini perempuan. Tak baik, lepas kita solat subuh doa, yang paling pentinglah kita kena ada jiwa yang sangat tenang. Bersama ahli keluarga ke ataupun bersama dengan sesiapa saja yang ada di sekitar dan di sekeliling kita perempuan. Orang cepat marah perempuan, orang yang tak banyak kawan. Orang pun tak suka berkawan dengan panah baran tuan-tuan. Jangan simpan perasaan panah baran. Muda-muda main panah baran perempuan. Kita kena train diri kita, latih diri kita perempuan menjadi orang yang sabar banyak. So bagaimana kita nak rawat orang yang panah baran ataupun cepat marah. Nabi pernah sebut ya, orang sebaik-baik manusia adalah orang yang lambat marah dan cepat reda marah dia.
lambat marah. Nak marah tu lambat sangat tuan-tuan. Macam kereta lama lah. Nak warm up tu lama sikit hidup enjin. Tapi bila dia marah, dia cepat reda. Itulah orang yang paling baik dalam perempuan. So kita latih diri kita, buat latih tubi. Pagi-pagi nak buat latih tubi. Bila nak marah, perlu tak aku marah? Perlu tak aku marah? Fikir dulu tuan-tuan ya. Fikir dulu. So apakah rawatan yang sesuai untuk orang yang suka marah-marah ataupun panas baran? Tuan-tuan. Yang pertama, fikirlah akibat dan risikonya yang buruk-buruk bagi orang yang cepat marah. Yang pertama saya sebut tadi, penyakit yang kritikal, yang kronik cepat datang menyenggah kat badan kita. Migraine pun datang, apa lagi ya, sakit jantung pun datang. Ya, nak marah kat jantung tuan-tuan, geram. Darah tinggi pun datang tuan-tuan. Dan bila kawan-kawan penyakit datang, yang lain pun akan datang juga. Cepatlah kita mati. Orang yang panas baran tuan-tuan, cepat marah ni dia pendek umur sebenarnya. Okey, satu. Yang kedua, nak rawat sifat marah tuan-tuan, ya. Yang kedua, kita kena sentiasa senyumlah. Walaupun orang kadang marah kat kita tuan-tuan, jangan lawan balik. Kita balas dengan senyuman. Macam kata Hasan Al-Banna, jadilah kamu seperti pokok. Pokok yang ada buah-buah yang masak ranum. Ibarat begitulah diri kita. Kita ni ibarat pokok yang ada buah-buahan di kiri kanan kita yang masak ranum, siap sedia untuk dimakan. Orang baling pokok dengan kayu, baling pokok dengan batu, baling pokok dengan apa lagi tuan-tuan? Tapi pokok baling kat orang tersebut dengan buah-buahan yang masak ranum. So orang marah-marah kita, orang menyampah kat kita, orang benci kita, balas dengan senyuman. Pasti kalahlah dia tuan-tuan. So kalau kita marah pun kita senyum. Kita kontrol diri kita tuan-tuan. Senyum adalah, orang kata apa? Rawatan yang terbaik, satu terapi yang terbaik untuk kontrol diri kita. Sebab bila kita senyum tuan-tuan, yang lain pun akan senyum. Otak kita akan senyum, telinga kita akan senyum, mata kita akan senyum. Sebab bermula dengan bibir yang penuh dengan ukiran senyuman. Dua tuan-tuan ya. Yang ketiga tuan-tuan ya, cuba kalau kita marah ya, kalau kita tengah marah, cuba ubah posisi kedudukan kita. Ini Nabi pernah sebut ya, dan kalau kita lihat dalam urusan harian kita pun memang betul. Kalau kita marah ketika dalam keadaan berdiri, cuba duduk, ambil posisi duduk. Macam saya lah duduk. Anda boleh buat untuk tenangkan diri anda. Kalau berdiri sama berdiri tuan-tuan, dia akan menyebabkan lebih parah lagi pergaduhan. Anda suami isteri kan biasa kadang-kadang bergaduh. Kalau suami tengah berdiri, isteri tengah berdiri bergaduh, cuba dua-dua duduk. Duduk, cari sofa untuk tenangkan diri anda pada pagi-pagi begini. Kalau duduk memarah juga, cuba baring. Lagi bagus kalau suami isteri masuk bilik tidur baring. Confirm tak bergaduh dah dan tak marah-marah. Jadi cerita lain pula insya-Allah. Kalau ada orang marah dalam keadaan biasa, Nabi kata apa? Pergi ambil air semayang. Sebab Nabi sebut ya, marah itu daripada api ya, dan sama dengan syaitan juga dia punya orang kata apa jenis kehidupannya. So kalau kita marah, ambil air semayang, sebab dia akan menunjukkan api syaitan yang sedang membara dalam diri kita perempuan. Sebab itu bila kita lihat kalau orang tengah marah, habis merah ya, merah macam api, sebab syaitan yang dicipta dari api sudah masuk dalam diri dia dan menyebabkan dia marah dan hilang pertimbangan yang waras. Sebab itu ambil air semayang. InsyaAllah lah bila dah kena air sejuk dalam perempuan, insyaAllah tak marah-marah dah. Lagi bagus kalau sempat kita semayang sunat 2 rakaat. Semayang sunat duha ke, kalau pagi-pagi marah, duha. Semayang sunat duha. Kalau malam-malam kita marah, semayang sunat witir, tahajud dan sebagainya. Ambil air semayang. Cara nak kontrol ataupun tenangkan diri kita di saat kita dilanda perasaan marah ataupun panas barang. Tuan perempuan, satu lagi tuan perempuan, kita kena fikir juga saya sebut kesan buruk tadi. Kesan buruk, marah tuan perempuan bukan sekadar marah saja. Kadang sampai ke peringkat bila marah tuan perempuan, mulut ni tuan-tuan dia jadi laser. Kalau anak, jadi anak derhaka lah. Dia boleh cakap ke ayah dia macam-macam maki hamun kepada ayah dia. Mak dia marah kat mak dia akan maki mak dia. So kalau anak dah maki mak, dah maki ayah, anak derhaka nama tuan perempuan dan tak cium bau syurga selama-lamanya. Allahu Akbar. Kalau isteri marah suami, subhanallah, dia maki suami dia, isteri nusyus, isteri derhaka, tak cium bau syurga perempuan. So fikir-fikirlah kesan buruk akibat bila kita marah. Bukan sekadar marah saja, dia akan pergi kepada mulut, dan mulut menyebabkan kita jadi manusia derhaka kepada bapa, kepada ibu dan juga kepada suami. Kalau dengan jiran-jiran, putus hubungan kejiranan. Kalau dengan adik-beradik, putus hubungan tali silaturahim. Kan
menyebabkan dosa yang lebih besar timbul daripada sifat ataupun sikap marah yang kita bela, kita jaga dalam diri kita, dalam perempuan. Allahu Akbar. Jadi dalam perempuan, apa kata kalau kita berehat, alhamdulillah, syabas dan tahniah sebab anda telah mencipta diri anda manusia yang paling tenang pada hari ini. Tenangkan diri anda. Jangan marah-marah. Walaupun ada benda-benda kecil lah. Memang hidup di dunia ada masalah. Yang tak ada masalah, hidup dalam syurga tak ada masalah. Dan dunia memang penuh dengan pancaroba, dengan dugaan, dengan ujian dan ialah macam-macam. Kadang-kadang sampai kita tak tertanggung dengan ujian tersebut. Apapun, tenangkan diri anda. Sebab Tuhan nak test, nak uji kita sahaja perempuan. Saya sebutkan tadi perempuannya, marah ini boleh sampai ke peringkat yang lebih besar, lebih parah lagi. Sampai ke peringkat bunuh orang pun ada. Hilang pertimbangan, bunuh orang. Dah bunuh orang, tuan-tuan, menyesal. Sebab waras dah datang balik dah. Allahu Akbar, menyesal aku bunuh. Bermula dengan sifat marah. Orang dah biasa marah, tuan-tuan, dia akan tahu. Orang belum biasa, dia tak tahu. So, kena tenangkan diri anda. Apa perlu buat bila kita marah lagi dalam perempuan ya? Apa perlu kita buat ialah kita cuba ya istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya. Tepuk dada kita dalam astaghfirullah. Urut dada. Biar kita urut sendiri, jangan orang lain urut. Kita urut sendiri. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar kepada Allah Taala banyak-banyak ya. Kemudian sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi pernah sebut bila lihat ada dua orang bergaduh. Ni satu ketika ada dua orang bergaduh dan Nabi lihat dua orang bergaduh tu. Nabi kata apa? Kalau mereka baca satu ayat, pasti mereka tidak akan bergaduh. Sahabat tanya, apa ayat itu ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa ni, setan yang jolok tu. Yang jolok supaya bergaduh dan marah-marah. Setan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, habis berterbangan syaitan-syaitan tadi nampak. Sebab apa ni orang kata apa? Fadilat a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh menghalau, boleh menyahkan syaitan daripada mengganggu diri kita. So, tenangkan diri anda dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi dalam perempuan, cuba berkawan dengan orang baik-baik. Terutamanya orang sabar, orang yang cool, orang yang relax lah brother, relax. Orang yang tenang diri dia. Cuba berkawan. Kalau kita berkawan dengan jenis orang pandai-baran, dengan kita pandai-baran ataupun jadi pemarah. Cuba kita lihat kalau orang dalam perempuan dia berkawan dengan orang yang tenang, relax, cool saja dalam perempuan dia. Ada masalah pun, dia tenang, dia relax, dia cool juga dalam perempuan. Pengaruh tadi tu memang hebat. So, persekitaran membentuk kita dalam perempuan. Persekitaran membentuk kita. Kalau bapa panas baran, pemarah-pemarah. Kalau ibu panas baran, pemarah juga. Anak-anak pun, lagi dalam perempuan, lagi hebat panas barannya dan pemarah-pemarahnya. Tuan-tuan. So, cari kawan-kawan yang penyabar. Cari kawan-kawan yang tenang, yang sejuk dalam perempuan ya. Dan cuba duduk dalam majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu. Kita ni kalau kita marah biasanya tanda keras hati. Tak suka dengar pandangan orang lain. So Nabi pernah sebut yang orang panabaran ni yang keras hati, pergilah ke kubur. Ziarah kubur. Walaupun bukan kubur keluarga kita. Kubur orang lain pun tak apa. Duduk ziarah, tengok sekejap. Inilah kesudahan aku. Buat apa aku marah-marah? Lagi Nabi kata lembutkanlah hati orang macam ni dengan pergi ziarah anak yatim. Usap rambut dia. Bila kita usap rambut anak yatim ni, gugur dosa-dosa kita sebanyak bilangan rambut di kepala anak yatim. Sebab tu nak cari anak yatim yang ada rambut. yang botak lagi senang, semua kena. Allahu Akbar. Jadi tuan dan perempuan, itulah cara kita nak merawat ya, sakit atau keras hati yang punca kepada marah-marah, bentak-bentak ataupun panas baran dalam kehidupan kita. Hari ini kita nak ajak tuan perempuan, tenangkan diri. Tenangkan diri. Jangan kita panik, jangan kita cepat putus asa dalam hidup kita. Tuan perempuan ya. Satu lagi tuan perempuan. Ini Tuhan sebut dalam Quran ya. Syurga disediakan untuk orang-orang bertakwa. Syurga ini tuan perempuan, Tuhan sebut seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Dia punya luas syurga ni seluas langit yang 7 petala itu dan bumi yang 7 petala. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Cuba kita lihat ya.
Tuhan sebut ya, wal kaziminal ghaiz. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang layak jadi penghuni kepada syurga ialah al-kaziminal ghaiz, orang yang menahan sifat marahnya. Memang nak marah tuan-tuan, memang dia akan datang marah, tapi kita tahan sifat marah. Sebab tu Nabi sebut, tidak ada satu suapan yang sangat disukai Allah yang mana manusia telan, melainkan dia telan sifat marah sendiri. Kalau kita marah, tolong telan. Masuk mulut kita, telan. Kalau marah ya, anda telan marah anda, jangan luahkan. Itu Nabi suruh tu. Tidak ada benda yang kita telan yang sangat disukai Allah, melainkan kita telan marah kita sendiri. Telan. Artinya kita akan tenangkan diri kita dengan cara kita telan sifat marah tadi. Sebab tu disebut orang-orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni dalam syurga ialah orang-orang yang dapat menahan nafsu marahnya. Yang kedua ialah wal afina anin nas. Tolong jadi manusia yang pemaaf. Maafkan orang dan maafkan orang. Sesiapa saja dalam perempuan. Orang buat salah kita, tak perlu kita marah-marah. Sebab memang confirm manusia itu sentiasa silap. Kecuali para rasul dan para anbiya. So kalau kita dah tahu manusia itu memang silap, isteri kita memang silap, anak kita memang silap, jiran kita memang silap, rakan sekerja kap jabat memang silap, buat apa nak marah? Maafkanlah kesilapan dia. Kalau kita maafkan kesilapan orang, ingat satu hari nanti Allah Ta'ala akan ampunkan kesalahan dan kesilapan kita. Di mana? Pada hari akhirat nanti. Yang memang tertera banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, banyak kesilapan kita. Ingat ketika itu Allah Ta'ala akan, orang kata pun, sempurnakan rahmat dia, keampunannya, dan Allah Ta'ala akan hilangkan amarahnya ataupun kemurkaannya kepada kita. Sebab di dunia kita seorang yang pemaaf, di hari akhirat Tuhan akan tunjukkan sifat pengampunnya kepada kita. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi dalam rancangan yang lain pula dengan tajuk yang lain pula dalam siri yang lain dalam Muqaddimah di TV9. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.